Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam video bab yang kedua, bentuk tawai. Bahagian yang terakhir iaitu melibatkan penyelesaian masalah. Dalam video bahagian yang keempat ini, iaitu yang terakhir, kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Kita lihat dahulu contoh soalan penyelesaian masalah melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Contoh soalan, satu rim kertas mengandungi 800 helai kertas. Ketebalan sehelai kertas ialah 9/4 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 3 cm. Diberi jumlah ketebalan N rim kertas yang sama ialah 225.6 cm. Hitung nilai N. Jadi ada beberapa maklumat yang diberikan di sini. Diberi maklumat satu rim kertas. Jadi untuk memahami dengan lebih jelas, cikgu lukiskan rim kertasnya. Okey, ini ialah bentuk rim kertas. Maksud satu bungkusan, di dalamnya ada banyak helai kertas. Jadi diberi maklumat dalam satu rim ini di dalamnya ada 800 helai kertas. Di mana sehelai kertas ketebalannya ialah 9/4 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 3. Jadi ini input sehelai. Jadi ketebalan rimnya di dalamnya ada 800 helai bermaksud ketebalan sehelai ini kita darabkan dengan 800. Jadi didarabkan 9/4 didarabkan dengan 800, kita akan dapat 7520. Jadi bentuk indeks ni kita tuliskan 10 kuasa negatif 3. Jadi yang ini permudahkan lagi, tukarkan ke bentuk piawai, bentukan piawai, perpuluhan di hujung, gerakkan 1, 2, 3. Jadi 7.52 didarabkan dengan 10 kuasa 3. Positif 3 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 3 yang asal. Jadi kita ringkaskan lagi 7.52 darabkan dengan 10 kuasa 3 darab 10 kuasa negatif 3 maksud 10 kosong. Nilainya adalah bersamaan. Kalau diringkaskan nilainya ialah 7.52 cm. Jadi bermaksud satu rim ini ketebalannya ialah 7.52 cm. Jadi soalannya, jumlah ketebalan N rim kertas yang sama. Bermaksud satu rim 7.52 didarabkan dengan bilangan rim yang kita tidak ketahui iaitu N. Jumlah ketebalannya adalah bernilai 225.6. So daripada sini kita boleh mencari bilangan rimnya 225.6 dibahagikan dengan 7.52. Jadi kita akan dapat 225.6 bahagikan dengan 7.52. So kita akan dapat 30. Jadi jumlah rimnya, bilangan rimnya ialah 30. Sekarang kita buat latihan penyelesaian masalah melibatkan bentuk piawai. Uji minda 2.2D, buku tab muka surat 44. Soalan pertama, purata penggunaan air sehari di sebuah kawasan perumahan ialah 6,950 meter padu. Hitung jumlah penggunaan air dalam meter padu di kawasan perumahan tersebut pada Februari 2016. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai betul kepada 3 angka bererti. Jadi maklumat yang diberi sini, penggunaan sehari ialah sehari dalam kawasan perumahan tersebut ialah 6,950 meter padu. Jadi untuk penggunaan sebulan bermaksud kadar penggunaan sehari didarabkan dengan bilangan hari bagi bulan tersebut. Jadi bagi bilangan hari untuk bulan Februari adalah berbeza mengikut tahun lompat ataupun sebaliknya. Ada tahun Februarinya 28 hari,
Dan bagi tahun lompat, bilangan hari pada bulan Februarinya ialah 29 hari. Ini untuk tahun lompat. Jadi setiap 4 tahun sekali, bilangan hari pada bulan Februari ialah 29 hari. Dan pada tahun berikutnya, bilangan harinya adalah 28 dan ulang lagi 4 tahun berikutnya. Jadi untuk mengetahui adakah tahun 2016 itu tahun lompat atau sebaliknya, tahun lompat bermaksud boleh dibahagikan dengan 4. Jadi apabila kita bahagikan dengan 4 di sini, kita akan dapat 5 darab 4, 20. 1, 0 darab 0, 0 darab 4, 0, 1, 6. Ini 4. Bermaksud 4 darab 4, 16, tiada baki. Oleh kerana bulan 2016 ini dibahagikan 4 tiada baki, bermaksud ia merupakan tahun lompat. Jadi bilangan hari yang kita mudaratkan ialah sebanyak 29 hari. 6950 darab 29 bersamaan dengan 201550. Jadi kita tukarkan pada bentuk piawai, perpuluhan di hujung gerakkan ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2.01550 darab 10 kuasa 5 dalam bentuk piawai. Jadi oleh kerana soalan perlu beri dalam bentuk piawai betul kepada 3 angka bererti. Jadi kita bundarkan nombor ini kepada 3 angka bererti. Jadi gariskan 3 yang pertama. Digit yang keempat ini oleh kerana 5, kita perlu tambahkan 1 di sebelah. Jadi jawapan akan dapat 2.02. Okey, ini ialah 3 angka bererti. Kemudian tuliskan kembali darab 10 kuasa 5 meter padu. Jadi inilah jawapan untuk soalan nombor 1. Kita ulang kaji semula latihan semua bahagian yang kita telah pelajari sebelum ini. Okay, soalan yang pertama, bundarkan nombor dan perpuluhan berikut kepada angka bererti yang dinyatakan dalam kurungan. Okay, kita akan tunjukkan soalan B. Okay, untuk membundarkan nombor 54299 kepada 4 angka bererti, bermaksud kita bilang daripada depan 1, 2, 3, 4. Ini akan kita ambil. Okay, digit sebelah kanan ini oleh kerana lebih daripada 5 perlu ditambahkan dengan 1. Jadi apabila ditambahkan 1, 29 ini ditambahkan 1 akan dapat 30. Jadi jawapannya ialah 54. 29 tambah 1, 30. Jadi di sini tempat 9 ni yang kita keluarkan ini, kita bundarkan ini gantikan dengan 0. Jadi inilah dia jawapan tepat kepada 4 angka bererti. Okay, yang berikutnya soalan C. Soalan C 8999. Bundarkan kepada 2 angka bererti, kita gariskan 2. Okay, digit yang ketiga ini lebih daripada 5, bermaksud kita perlu tambahkan 1. Jadi tambahkan 1, 89 ditambahkan dengan 1, bermaksud bernilai bersamaan dengan 90. Jadi jawapannya adalah 90. 2 digit yang di belakang ini gantikan dengan 00. Ini ialah jawapan 2 angka bererti. Soalan berikutnya, soalan F. Okey, soalan F. 5 ini tukarkan kepada 3 angka bererti. 5 sahaja bermaksud 1 angka bererti. Jadi untuk menukarkannya kepada 3 angka bererti, kita boleh letakkan perpuluhan. Perpuluhan 0 ini 2 angka bererti, letakkan 1 lagi jadi 3 angka bererti. 5 adalah bersamaan dengan 5.0 juga sama dengan 5.00. Jadi ini nilainya tidak berubah tapi sekarang ini ditulis tepat kepada 3 angka bererti. Soalan G, 0.2763. Okay, berikan jawapan kepada 2 angka bererti, tukarkan kepada 2. Jadi 0 yang di depan ini tidak bererti. Kita mulakan daripada selepas perpuluhan ni 1, 2. Digit yang ketiga ini oleh kerana lebih daripada 5, jadi kita perlu tambahkan 1. Jadi jawapannya bersamaan dengan 0.2, 7 tambah 1, 8. Di dalam kes ini tidak perlu meletakkan 0 di belakang. Kerana 0 di belakang adalah bererti. Jadi kita tinggalkan sahaja jawapan ini untuk 2 angka bererti. Okey, soalan seterusnya, soalan J. Soalan J, 10.234
Untuk bundarkan kepada satu angka bererti, kita mula daripada kiri, 1 sahaja. Jadi 1, kosong ini kita perlu tuliskan. Okay, asalnya 10, jawapan mestilah 10 juga. Okay, dalam bentuk puluh juga, jadi tidak boleh tuliskan 1. 1 sahaja masuk nilainya sah, jadi kosong yang di belakang ini tidak bererti. Jadi inilah dia jawapan untuk satu angka bererti. Dan akhir sekali soalan K, 1.0372 bundarkan kepada 3 angka bererti. Jadi gariskan 3. Digit sebelah kanan ini lebih daripada 5. Jadi kita perlu tambahkan 1. Tambahkan 1 akan dapat 1.04. Jadi inilah 3 angka bererti. Jangan letakkan kosong di belakang kerana kosong di belakang bagi nombor perpuluhan adalah bererti. Jadi inilah jawapannya untuk latihan. Soalan B, C, F, G, J dan juga K. Murid-murid boleh mencuba soalan yang lain pula. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Diberi M, okey, M dalam bentuk piawai, N dalam bentuk piawai juga. Diberi hitung nilai operasi berikut, nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai dan betul kepada 3 angka bererti. Jadi ada banyak soalan di sini, cikgu akan tunjukkan 3 sahaja, A, B dan juga E. Untuk soalan A, 2MN. Jadi kita gantikan M dan N ke dalam nilai yang diberi ini, bentuk piawai yang diberi ini kita gantikan ke tempat M, iaitu 3.2 darab ke 10 kuasa 3. Didarabkan dengan N ialah 5.43 didarabkan dengan 10 kuasa 4. Jadi kita darabkan nombor dahulu. Okay, nombor tunggal ini. 2 didarabkan dengan 2 darab 3.2 darab 5.43. Sama dengan 34.752 darab 10 kuasa, kita terus cantumkan kedua-dua ini, 10 kuasa 3 tambah 4, 10 kuasa 7. Kemudian kita tukarkan kepada bentuk piawai supaya lengkap. Gerakkan ke kiri 1 tempat perpuluhan, gantikan indeks ni tambahkan dengan 1. Jadi jawapannya ialah 3.4752 didarabkan dengan 10 kuasa 8. Jadi untuk 3 angka bererti kita gariskan 3 sahaja, 3.4. Ini digit ni lebih 5, bermaksud kita perlu tambahkan 1, jadi di sini 3.48 didarabkan dengan 10 kuasa 8. Jadi ini untuk jawapan A. Untuk soalan B, M tambah N. Jadi kita gantikan M 3.2 darabkan dengan 10 kuasa 3. Kemudian tambahkan dengan N 5.43 darabkan dengan 10 kuasa 4. Jadi dalam kes ini melibatkan operasi tambah dan tolak. Jadi kita perlu samakan indeks terlebih dahulu. Jadi kita kekalkan yang lebih besar ini. Jadi di sini perlu tambahkan 1 perpuluhan, kita perlu gerakkan ke kiri. Jadi akan dapat 0.32 darab 10 kuasa 4 tambah 5.43 darab 10 kuasa 4. Oleh kerana bentuk indeks ini sudah sama, kita tuliskan sekali sahaja. Sekali sahaja darab 10 kuasa 4. Jadi kita terus jumlahkan 0.32. 0.32 terus tambahkan dengan 5.43. Jadi jawapannya ialah 5.75. Jadi tidak perlu tanda kurungan kerana kita telah pun selesaikan jumlahkan nilainya. Jadi ini untuk jawapan sudah dalam bentuk 3 angka bererti, jadi tidak perlu lagi menukarkannya. Jadi ini untuk jawapan B. Untuk E pula 3MN. Ini bermaksud 3 didarabkan dengan M. M gantikan 3.2 darab 10 kuasa 3 dibahagikan dengan 2N. 2 darab N ialah 5.43 didarabkan dengan 10 kuasa 4. Jadi untuk memudahkannya kita darabkan nombor ini dahulu. Okay, kita darabkan menggunakan kalkulator.
Okey, sebelah atas letakkan tanda kurungan. Letakkan nilai kurungan di sini. Kemudian bahagikan dengan nilai kurungan di bawah. Dia letakkan kurungan 3 darab 3.2 tutup kurungan. Kemudian bahagi buka kurungan 2 darab 5.43 tutup kurungan. Jadi jawapannya ialah, jawapannya agak panjang. So, oleh kerana kita mahu 3 angka berarti 0.839 dan ada lagi di belakang. Jadi kita tuliskan ini sahaja. Darabkan dengan 10 kuasa. 10 kuasa 3 dibahagikan dengan 10 kuasa 4. Jadi indeknya kita boleh tolak 3, tolak 4, negatif 1. Jadi bundarkan kepada, ini masih lagi belum lengkap. Kita pindahkan gerakan perpuluhan ini ke kanan. Indeks ini kita perlu tolakkan 1. Gerakan kanan 1, jadi indeks perlu ditolakkan 1 kali tolakkan 1. Dia akan dapat 8.839 darab 10 kuasa negatif 2. Jadi 3 angka berarti kita ambil 3 sahaja. Jadi jawapannya ialah 8.84 darab 10 kuasa negatif 2. Soalan nombor 3, lengkapkan langkah penyelesaian bagi operasi berikut. Jadi kita perlu melengkapkan petak kosong di sini. Jadi kena ikut step langkah demi langkah. Jadi kita perhatikan bentuk indeksnya 10 kuasa 2, 10 kuasa 4 ini adalah berbeza. Jadi di bawah ini dikekalkan 10 kuasa 4. Di sini 10 kuasa 4 bermaksud 10 kuasa 2 ini kita kena ubah bentuk dia supaya di dalamnya ada 10 kuasa 4. Oleh kerana 2 itu datangnya daripada negatif 2 tambahkan dengan 4. Jadi di sini ialah sebenarnya 10 kuasa negatif 2. Jadi kita tuliskan dalam peta ini negatif 2. Kemudian 10 kuasa 4 dikekalkan. Yang didarabkan 2.5. 2.5 darab 10 kuasa negatif 2. Kita boleh gerakkan perpuluhan ke kiri 2 kali. Jadi jawapannya ialah 0.025. Indeks di sini telah sama, jadi kita tuliskan sekali sahaja di belakang ini. Jadi tulis semula di ruangan ini nilai 0.025 tambahkan dengan 1.35. Kemudian jumlahkan 0.025 tambah 1.35. Kita akan dapat 1.375. Jadi murid-murid boleh mencuba untuk soalan yang lain pula. Soalan terakhir. Sebuah dewan orang ramai yang baru dibina memerlukan 6,185 keping jubin berukuran 30 darab 30 cm untuk lantai. Jadi ini ialah jubinnya. Jubinnya ukurannya ialah 30 cm lebar, 30 cm panjang. Luas, dia memerlukan 6,185 keping jubin untuk sebuah dewan. Soalannya, hitung luas lantai dewan dalam meter persegi. Nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai betul kepada 3 angka bererti. Jadi ada 6,185 untuk keping jubin. Luas setiap jubin ialah, kita tukarkan terus kepada meter persegi oleh kerana jawab soalan perlu diberi dalam unit meter persegi. Jadi 30 cm ini bersamaan dengan 1 meter 100 cm. Jadi kita terus bahagikan dengan 30 ni bahagikan dengan 100 akan dapat 0.3. Sama juga dengan nilai lebarnya 30 bahagikan 100 akan dapat 0.3. Jadi luasnya ni ialah 0.3 darabkan dengan 0.3. Untuk luas sekeping jubin. Jadi 0.3 didarabkan dengan 0.3, kita akan dapat 0.09 meter persegi. Ini keluasan untuk satu jubin. Jika ada 6,185 keping jubin,
jumlah keluasannya ialah kita darabkan dengan keluasan satu keping jubin. Okay, jumlahnya bersamaan dengan kita akan dapat 5,556,65. Jadi dalam bentuk piawainya ialah kita darabkan perpuluhan ini ke kiri bersamaan dengan 5,5665 didarabkan dengan 10 kuasa 2. Jadi untuk memberikan jawapan betul kepada 3 angka bererti, 3 sahaja bermaksud 5,57 darabkan dengan 10 kuasa 2 meter persegi. Ini untuk jawapan A. Untuk jawapan B, diberi kos keping jubin ialah RM1.75. Hitung jumlah kos jubin dalam RM terdekat. Jadi satu keping jubin ialah RM RM1.75 didarabkan dengan 6,185 keping. Nilainya bersamaan dengan RM RM10.823.75. Jadi dia nak hitungkan dalam RM terdekat. Maksudnya kita bundarkannya menjadi RM10824. Inilah jawapan untuk soalan yang terakhir. Alhamdulillah selesai video bahagian yang keempat untuk bab yang kedua bentuk piawai. Video ini merupakan video terakhir untuk bab yang kedua. Jumpa lagi dalam video bab berikutnya. Teruskan menyokong cikgu. Jangan lupa like dan subscribe dan sebarkan kepada rakan-rakan anda.